أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Datuk Zul serta ahli kuasa masjid, yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merufakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah. Dengan izin dan limpah kurnia, pagi yang mulia ini dapat dihimpunkan kita di rumah Allah yang mulia setelah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba, iaitu solat fardu subuh, dan dapat kita melaksanakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang terbesar, iaitu solat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberi kekuatan, tenaga untuk kita terus mentaati perintahnya dan juga meninggalkan larangannya, serta kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan di penghujung usia kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan, iaitu bulan yang lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai Maulidur Rasul, yang baru sahaja kita menyambutnya pada 12 Rabiul Awal, di mana mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi kita sentiasa mengingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap waktu dan ketika. Mudah-mudahan kita akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga suatu hari nanti, yang mana semua ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul yang bernama Muhammad ini untuk membawa manusia ke arah berkenaan, iaitu yang disebut sebagai ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan yang lurus, iaitu jalan yang diridhai oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Seperti yang kita baca paling kurang 17 kali dalam setiap solat waktu kita, minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, minta Allah sentiasa redha akan kita. Dan seperti mana mereka yang telah mendapat nikmat minan nabiyyin, seperti mana nabi-nabi, was-siddiqin, dan juga orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan juga orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di jalan yang lurus berdasarkan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mukadimah ayat yang saya sebut tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu hai Muhammad, tak lain dan tak bukan kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebab itu bukan rahmat itu bila lahirnya baginda Nabi di bumi Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, bukan hanya sekadar manusia mendapat rahmat,
Bahkan makhluk Allah yang lain seperti haiwan, seperti tumbuhan pun mendapat rahmat hasil daripada lahirnya Nabi akhir zaman, iaitu penutup segala Nabi. Seperti yang kita ketahui disebutkan oleh ustaz-ustaz kita dalam kuliah ceramah, Nabi mempunyai 100 Nabi-Nabi, jumlah Nabi-Nabi 124,000 orang. Dalam jumlah tersebut diangkat menjadi Rasul seramai 313 orang. Kemudian 313 orang itu ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Kemudian dipecahkan lagi, dikecilkan lagi, iaitu 5 Rasul yang digelar Ulul Azmi, di mana mereka lah yang paling banyak ujian di sisi Allah. Yang akhirnya dalam 5 itu diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi Sayyidil Mursalin, penghulu segala Rasul, Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi. Dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda pertama, tandanya akhir zaman, sebab Rasulullah itu adalah Nabi terakhir. Sebab itu kita beruntung. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Allah, jadilah aku Rasul di kalangan umat Nabi Muhammad." Maksudnya jadi Rasul bukan Bani Israel, tapi kita. Dan sekiranya tidak boleh, ya Allah, jadilah aku umat Nabi Muhammad. Hebatnya Rasulullah ini, sehingga kan Nabi Musa alaihi salam yang lebih senior, yang lebih hebat cabarannya, yang digelar sebagai kalamullah, tetapi Allah angkat darjat Nabi Muhammad walaupun yang paling bongsu untuk menjadi ketua segala Nabi dan Rasul. Dan hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilahirkan di kalangan umat Nabi ini, sehingga kan Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjadi Rasul di zaman umat Nabi Muhammad. Dan sekiranya tak boleh nak jadi Rasul di zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa menyatakan, jadilah aku umat Nabi Muhammad. Sanggup begitu nak gambarkan betapa besar dan hebatnya Rasul kita ini yang kita dilahirkan di zaman baginda, iaitu walaupun tak sempat untuk kita melihat dengan mata kasar kita, yang disebut sebagai anta badrun, yang disebut sebagai anta syamsun, engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Sehingga kan pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sentiasa menundukkan wajah mereka di hadapan baginda Nabi, kerana terpancar dan bersinarnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah satu kelebihan apabila kita sempat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi tak lain dan tak bukan nak bawa risalah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tegakkan. Dan di antara yang lain, utusan Allah ini, Rasulullah ini, tak lain dan tak bukan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu contoh teladan yang terbaik. Inilah yang kita nak ikut. Uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Nabi mengajarkan kita kalau nak tidur malam ni bagaimana caranya, apa doa yang nak dibaca. Adakah kita nak mengiri ataupun menganankan kita? Sebab tu mengkaji tuan-tuan, elakkan tidur sebelah kiri. Jantung kita sebelah kiri, tetapi masih berada sedikit di sebelah kanan. Tapi yang lebihnya itu di sebelah kiri. Bila perbaringan kita di sebelah kiri, kita memberi tekanan kepada jantung. Dan akhirnya dalam konteks kesihatan klinikal ini, jangka masa yang panjang boleh memberi masalah kepada jantung kita. Jantung tak boleh nak berfungsi, sebab itulah tak elok. Dan kalau boleh kita cuba elakkan riyadhah pada waktu malam. Tuan-tuan, jantung mula buat kerja ni waktu bila? Jantung mula buat kerja, ya,
Jantung mula buat kerja ni pada waktu pagi, waktu subuh. Dan dia mula betul-betul aktif adalah pada waktu duha. Jantung. Dan dia akan mengembang. Faham tak? Stop jantung, habis kita. Kemudian jantung akan mula berehat pada waktu bila? Jantung akan mula berehat pada masuknya waktu maghrib, iaitu waktu malam. Dan jantung akan slow, perlahankan untuk pam darah tersebut. Sebab waktu itu waktu kita berehat, tiba-tiba kita tidur dalam keadaan mengirikan jantung yang sedang mengepam secara perlahan itu terus jadi perlahan. Satu. Yang kedua, apabila jantung pada waktu malam berehat, kita riyadhah pada waktu malam, kita berjogging pada waktu malam, kita main badminton pada waktu malam. Yang sepatutnya jantung berehat pada waktu malam, kemudian kita aktifkan, kita paksakan jantung tersebut. Kata doktor pakar, siapa yang mengamalkan amalan demikian, aktif pada waktu malam, berriyadhah pada waktu malam, berlari, berjogging, main badminton, futsal, menjadi kebiasaan pada setiap malam, bukan sebulan sekali, bukan sekali-sekala, menjadikan kebiasaan. Jangka masa yang panjang boleh kena serangan jantung. Maknanya setiap yang Nabi bawa kepada kita ni bukan sia-sia, ada hikmah di sebaliknya. Macam sunnah Nabi tidur di sebelah kanan. Sunnah Nabi tidur sebelah kanan. Kalau kita nak ubah sekali-sekala tu okey, tidak ada masalah. Jangan jadi kebiasaan tidur sebelah kiri. Itu contoh yang berkaitan dengan tidur. Kemudian kita nak makan, contoh menjadi qudwah, ikutan. Sunnah baginda Nabi SAW makan dahulu buah sebelum kita makan nasi. Kemudian kita makan garam sedikit, diletakkan di langit, barulah kita makan nasi. Tetapi kita dah ubah sistem menjadi kebiasaan adat kita pada hari ini. Apabila kita nak makan nasi, kita akan makan nasi dahulu, kemudian kita akan tutup dengan cuci mulut dengan buah. Lambat proses penghadaman. Dia lambat proses penghadaman. Ni kalau saya boleh cek tapak tangan, tuan-tuan cuba tengok tapak tangan masing-masing. Okay, cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tadi kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Kan jari kita ada ruas. Betul, lihat di ruas-ruas jari ni. Siapa yang gelap? Dihitam, gelap. Tapak tangan okey je, tak gelap. Tapi ruas jari ini gelap. Siapa ada tanda-tanda tu? Dia tunjuk kat kawan sebelah. Itu yang tadi duduk dalam toilet lama tu, dia sebelit. Itu tanda orang sebelit. Jadi bila duduk dalam tandas lama, dia akan daripada proses sebelit tadi, hasil pemakanan yang tidak teratur tadi, akhirnya dia nak buang air besar, dia terpaksa, minta maaf saya sebut, terpaksa push meneran. Yang kesan daripada sembelit itu akhirnya boleh bawa kepada puasir. Itu orang yang ada sembelit, tuan-tuan, tetap makanlah sayur banyak, terutama sayur hijau dan buah-buah, dan air kena cukup, paling kurang 3 liter. Kita tanya kaum ibu bila masak sawi, sayur sawi, batang tu buang banyak ke? Banyak yang ambil untuk masak. Ada yang buang, dia ambil yang ujung tu je, ambil sedikit je. Banyakkan makan batang sawi tu untuk proses penghadaman kita. Nak cek siapa ada buasnya, tuan-tuan nampak ruas di lain pertengahan ini, okey. Tuan-tuan tekan dengan ibu jari di bahagian dalam. Okey, dekat nadi tu, cuba tekan. Tekan sambil tuan-tuan pejamkan mata, fokus ada atau tidak rasa denyutan pada, minta maaf, lubang dubur.
Sampai-sampai tekan lepas. Cuba fokus, pejam mata fokus. Rasa atau tidak? Jika rasa, itu tanda guasia dalam. Okey, tuan-tuan tekan pula di selepas ruas jari, di permulaan tapak tangan, di bahagian atas. Okey, cuba tekan sambil pejam mata, fokus. Rasa atau tidak denyutan di tempat kita buang air besar itu? Kalau rasa denyutan, itu bermaksud tanda guasia luar. Maknanya hebat tuan-tuan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengokkah kebesaran Allah? Rupanya hak Nabi bawa ni bukan sia-sia. Hak kata bawa rahmat lil alamin tadi tu, bahkan cara buang air besar pun Nabi ajar kita cara duduk, bagaimana caranya. Lepas tu kita lihat bagaimana sunnah duduk. Kita lihat sahabat-sahabat anak-anak pondok tahfiz kita, mereka makan satu talam dan duduk dengan mengangkat kaki kanan. Sebab kita ada dua salinan. Satu salinan angin, satu salinan makanan. Angin, makanan. Jadi kita tutup saluran angin supaya makanan bila kita makan, dia masuk dalam bahagian makanan, dia tak masuk bahagian angin. Yang kita angkat di kaki kanan, tutup. Dan sebab itu ketika kita nak buang air besar, kita tinggikan kaki kanan sambil kita menekan perut sebelah kiri untuk mudah proses penghadaman. Maknanya bukan saja-saja, bukan sia-sia. Nabi ajar kepada kita, yang pertama pahala sudah tentu dapat bila kita buat nawaitu lillah innamal a'malu binniyat tadi, semata-mata nak ikut sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin. Ikutlah sunnahku, Nabi sebut, dan sunnah khulafa'ar rasyidin. Walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat, kita ikutlah. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan as-sahabati kan nujum. Sahabat aku seperti mana bintang di langit. Orang dahulu kalau di lautan tidak ada kompas, mereka berpandukan pada bintang sampai di daratan. Itu sahabat Nabi. Nabi tak buat, tapi sahabat kita ikut, tuan-tuan. Poin saya adalah ikut sunnah Nabi. Kita ikut apa yang Nabi perintahkan, kita tinggal apa yang Nabi larang. Bukan hanya sekadar dapat pahala, ada hikmah di sebaliknya. Kita lihat seperti memanah. Nabi SAW kalau konteks sukan, Nabi akan memanah, Nabi akan berlari dengan isteri Nabi, Nabi akan bergusti. Kita lihat dalam kitab menyebutkan Nabi bergusti. Kita guna bahasa bergusti lah. Sukan, riadah, berkuda, berenang. Tuan-tuan, siapa ada selipis kat sini? Tak payah angkat tangan. Saya akan sebut. Tuan-tuan cuba angkat tangan macam ni. Okey, cuba angkat tangan macam ni. Okey, Haji, okey ke? Ada salah satu belakang ke? Salah satu belakang tak? Ni kalau saya cek, sudah tentu kaki akan pendek sebelah. Kalau tengok tapak kasut, nak keluar sebentar lagi, asalkan selipar yang dah lama lah, jangan baru beli, dia akan haus pula, dia makan sebelah. Itu ada orang masalah tulang belakang. Boleh cuba angkat lagi. Kita akan nampak tanda-tanda yang ada pada setiap tangan Haji. Okey, satu sakit belakang. Okey, yang dekat ekor, yang Haji yang pakai serban, ada sakit belakang? Tak ada kan? Kalau kita cek, akan ada. Itu orang yang ada masalah tulang belakang ataupun selipis. Tak percaya, saat lagi, sebentar lagi, baring, saya akan cek kaki pendek sebelah. Dia kena tarik bagi sama semula. Tak percaya lagi, tengok tapak slipper tu, dia haus dimakan sebelah. Bila orang yang memanah, bila dia akan tarik memanah, dia akan tekankan tulang belakang ni, dia akan masuk sebelah. Allah hebat. Bukan saja-saja Nabi ajar sunnah kepada kita. Berkuda, mana ada orang berkuda begini? Berkuda kena begini. Saya ada sijil jurulatih memanah peringkat kebangsaan, dan juga
ada sijil penyertaan untuk pengurusan kuda, iaitu untuk pengurusan kuda ini hendaklah tulang belakang itu ditegakkan. Bila kuda berjalan, automatik dia akan masuk semula bahagian tulang belakang kita. Dan bila sembuhnya masalah yang kita hadapi tadi, automatik tanda yang ada pada tangan tadi akan hilang. Normal semula. Hebat tuan-tuan ciptaan Allah. Sebab tu bukan saja-saja Allah bawa risalah, Nabi bawa risalah untuk larang, perintah, bukan saja-saja selain pada pahala, ada hikmah untuk manusia. Ada hikmah. Berenang, banyak nak kongsi tuan-tuan. Berenang, pengalaman saya, orang yang masalah asma berenang, InsyaAllah cuba amal setahun, InsyaAllah hilang. Sebab berenang dia menggunakan tenaga tangan, kaki dan pernafasan. Sebab tu Nabi berenang, Nabi berkuda. Sebab tu sahabat Nabi, tangan yang memegang bendera saat dia Abi Waqqas. Betul kan Ustaz? Okay. Putus tangan kanan, pegang tangan kiri. Tangan kiri pun putus, pegang macam tu. Sebab tu dalam memanah, aktifkan tangan kanan, aktifkan tangan kiri. Contoh, bila kita manah begini, tangan kanan ubah sebelah kiri tangan, aktif dua-dua. Bila berlaku kecemasan, kita dapat aktifkan dua-dua. Ni kalau saya nak cek siapa yang dominan kanan kiri ni, banyak cerita. Kita kata saya kanan, bila cek tangan kiri. Ada yang kata saya kiri, kita cek tangan kanan. Tuan-tuan, aktifkan dulu tangan kita. Sebab dalam peperangan baginda Nabi, sahabat akan pegang panci Islam, walaupun tangan dah kudung sebelah, akan guna tangan kiri. Kalau tak kuat tangan kiri, tuan-tuan, macam mana nak pegang? Orang yang kidal tangan kiri, aktifkan juga tangan kanan. Jika berlaku sesuatu kat tangan kanan, dia boleh menggunakan tangan kirinya. Lepas tu dalam mana kita ada zikir, tuan-tuan. Subhanallah, masukkan. Alhamdulillah, tarik. Allahu Akbar, lepas. Satu. Yang kedua, Allah letak, hu, tarik, hak, lepas. Dia pakai tamring, dua jari, syahadah. Kalau kita solat, kenapa kita angkat dua jari, tiga jari kita tutup, kita letakkan, tuan-tuan? Yang pertama, solat syahadah tak dapat tidak tapak dalam Islam. Yang kedua, nak menggambarkan solat tak dapat tidak kena solat, sakit demam pun kena solat, walau apa jua keadaan. Tapi yang tiga lagi ni, puasa tak mampu boleh buka. Zakat, kalau kita tak mampu, kita yang menerima zakat. Dan haji bagi mereka yang mampu. Dalam konteks memanah, kita menggunakan tamring. Begini, tarik, bila kita lepas, syahadah. Hebat, tuan-tuan. Dalam perbuatan Nabi SAW bawa lagi contoh kepada kita. Alaikum bil hijamah, hendaklah kamu berbekam sebaik-baik ubat. Alah bekam, dan bekam itu sebaik-baik ubat. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika turun peristiwa Isra' dan Mi'raj, terima berita solat. Isra' Mi'raj tu Nabi terima berita solat. Tiba-tiba malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah, alaikum bil hijamah, ajar dan suruhlah umat kamu berbekam. Apa kaitan Nabi nak terima perintah yang satu-satunya perintah Allah dengan di Isra' dan di Mi'raj? Kan Nabi ambil di atas langit, jumpa menghadap Allah direct. Syariat lain semua bagi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Rupanya besarnya solat, as-salatu imaduddin, tiang agama solat. Tapi apa kaitan Nabi nak turun daripada ambil satu amal ibadah yang besar ini, yang utama ini? Malaikat Jibril pesan kepada baginda Nabi supaya ajar dan suruhlah umat kamu berbekam.
dia dengan bekal ni banyak kesihatan. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Pagi ni kami Datuk boleh tu. Pagi ni kami kena cek tapak tangan kan. Okey, siapa yang tapak tangan ni ada bintik-bintik putih? Cuba tengok. Bintik-bintik putih. Tapak tangan yang baik warna apa tuan-tuan? Tapak tangan yang baik, kaum ibu, tapak tangan yang baik berwarna pink. Dia bukan merah, dia pink. Kalau sekiranya ada bintik-bintik putih, itu bermaksud angin yang tidak stabil dalam darah. Bila angin tak stabil dalam darah, itu yang tersumbat, itu yang rasa tak larat. Sebab peredaran darah itu tidak lancar. Angin yang tak stabil. Makan sedikit cepat kenyang, angin masuk dulu. Pergi toilet tak puas, maka ubatnya bekam. Kena bekam. Hijamah. Saya dapat sanad hadis musalsal bil hijamah daripada guru saya, daripada Melaka, dekat sini. Sanad hadis bekam. Sanad hadis musalsal bil hijamah. Alaikum bil hijamah. Sanad sampai Nabi SAW. Alaikum bil hijamah itu. Dan apabila kita berbekam tuan-tuan, ada beberapa poin sunnah Nabi. Ada yang bawa 10 sunnah, ada yang bawa 13, ada yang bawa 11. Itu masing-masing riwayat, ada banyak riwayat hadis. Yang saya bawa adalah 10 dan juga 13. Dua guru yang berbeza, yang secara bersanad. Tapi guru banyaklah. Kalau untuk rawatan ni cara klinikal, Pak Dari Datuk ada sebut profil saya, selain daripada jurubekam klinikal USM Kubang Krian, saya juga ada SKM 3 bekam. Itu klinikal. Tapi cara sanad hadis musalsal bil hijamah, saya dapat dua guru yang berbeza riwayatnya. Poin sunnah itu satu 10 poin, satu 13 poin. Maksud saya bekam, InsyaAllah tuan-tuan akan rasa satu nikmat kesegaran badan, ringan badan tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, Nabi pun berbekam. Satu hari baginda Nabi SAW berbekam, minta sahabat bekam badan mulia baginda Nabi tuan-tuan. Selepas daripada berbekam tersebut, Nabi minta sahabat tadi tanam darah Nabi. Sahabat ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dia pergi kat padang pasir, tengok tidak ada orang, bukan tanam, beliau minum darah Nabi SAW. Dan bila kembali kepada Nabi dan para sahabat yang lain, sahabat dia tanya, di manakah kamu tanam darah Nabi? Beliau menjawab dalam keadaan takut, tapi tak berani nak menipu, sebab Nabi beritahu tuan, mukjizat Nabi. Lepas tu Nabi ketika disebut dalam kitab fiqh tuan, Nabi ketika mana nak imamkan solat, Nabi tak perlu nak paling ke belakang. Nabi boleh nampak sahabat rapatkan saf, Nabi boleh nampak. Itu mukjizat Nabi. Maka sahabat beritahu, ya Rasulullah, maafkan aku, sesungguhnya aku telah minum darah kamu ya Rasulullah. Sayyidina Umar tuan-tuan, pedang terhunus, marah. Nabi tahan. Sayyidina Umar sambil Nabi sejuk, dan Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tubuh badannya mengalirnya darah aku dari tubuh badannya, nescaya diharamkan, disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat lain semua pakai peluk sahabat tadi tuan-tuan, ahli syurga. Nabi bagi jaminan. Kemudian selepas peristiwa tersebut, Nabi tak benar sahabat-sahabat ambil darah Nabi, takut berebut tuan. Maknanya nak beritahu kata Nabi sendiri pun berbekam. Itu konteks perubatan. Jadi tersebut konteks makanan dan sebagainya. Maknanya bukan saja-saja tuan-tuan. Lepas tu kita kena rasa kecintaan kita. Bukan hanya sambut manja Rasul ni, sambut semata-mata buat perarakan. Kat masjid ni ada buat perarakan. Ada 12 ribu awal. Ada buat itu. Perarakan sambutan manja Rasul ada buat tak? Ada buat kan? Maknanya kita nak menzahirkan rasa kasih cinta kita kepada Nabi. Tetapi dalam masa yang sama,
Bukan sekadar itu sahaja kita nak datangkan penghayatan. Sebab itu dah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Apa yang Nabi sebut, Nabi ini sentiasa ingat kepada kita, dan kita kena ingat kepada Nabi, dan kita kena kasih kepada Nabi. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku telah dikasihinya daripada anaknya, bapaknya sendiri dan sekalian manusianya. Maka kita bukan sekadar untuk kita nak menyambut ataupun hanya kenapa ikut sunnah, semata-mata ikut sunnah, tidak. Tapi kalau nak tunjuk kasih sayang, tadi Datuk sebut pakai sopan tadi. Teringat peristiwa tersebut Datuk di Madinah. Kita ijazahkan kepada jemaah di Madinah, tempatlah adanya jasad yang paling mulia tuan-tuan. Kalau di Mekah kita pergi ziarah makhluk Nabi kan, di belakang Masjidil Haram tu maktabah tempat Nabi dilahirkan. Di Madinah tempat ada jasad insan yang paling mulia. Patut nak pergi umrah. Sekarang kalau kau nak pergi haji, tuan lambat. Boleh kongsi, boleh kat tangan, siapa yang baru daftar haji dalam tahun ini? Baru daftar haji 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Tak ada. Tuan-tuan, esok hari Ahad, hari Isnin, tuan-tuan pergi tabung haji, daftar haji, automatik nama tuan-tuan dalam sistem akan naik 130 tahun akan datang. Itu insyaAllah ada harapan lagi, insyaAllah. Tuan-tuan, bila 130 tahun akan datang, kalau sekarang usia kita ada 40-an, 50-an, 60-an, pada adatnya mana mungkin. Menyebabkan orang berlumba-lumba pergi umrah dahulu. Kerana apa? Rindu Allah di Baitullah, rindu Nabi di Madinah. Atau orang pergi haji, orang pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah. Kalau masuk Madinah dulu, akan pergi Mekah. Itulah di bulan yang disebut sebagai bulan Rabiul Awal ini, kita mengambil kesempatan untuk kita kasih dan kita rasa cinta kepada Nabi. Dan saya tersentuh apabila Nabi SAW dalam satu riwayat hadis, "Tuba liman arani wa amanabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amanabi walam yarani." Apa yang disebutkan oleh baginda, beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman denganku. Beruntunglah, lagi beruntung dan lagi beruntung bagi orang yang beriman denganku tetapi dia tidak melihatku. Tuba, beruntunglah mereka yang duduk dengan Nabi, lihat wajah Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi sebut apa? Lebih beruntung lagi mereka yang beriman tetapi iman mereka tanpa lihat wajah. Sahabat radhiyallahu anhu ada Nabi, tapi hebat sahabat tak lawan iman kita umat akhir zaman. Kalau nak bandingkan Sayyidina Abu Bakar seorang pun tuan-tuan, lebih 10,000 sahabat Nabi, tapi tak boleh nak lawan dengan umat iman umat akhir zaman. Tetapi Nabi bagi jaminan yang kita ni lebih hebat. Nabi lebih bangga kita beriman, ikut sunnah Nabi, ikut apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larangkan, dan tinggalkan apa yang Nabi tegah. Sedangkan Nabi tidak berada di hadapan kita. Allah tuan-tuan tak boleh nak gambarkan. Sebab kita boleh pegang Islam, sunnah Nabi bin nawajis dengan gigi geraham, dengan sungguh-sungguh pegang, bukan pegang dengan ujung gigi. Gigi pada bahagian depan ni kan, gigi anak. Gigi yang depan dia gigi apa? Gigi kecil. Dia tak kuat tuan. Kalau kita gigit, orang mudah tarik. Cuba tuan-tuan ambil tali, gigit dengan gigi hadapan, minta cucu tarik tali tersebut, kejap tercabut.
Cuba ambil tali, gigit dengan gigi geraham, minta cucu tarik. Susah nak tarik, tuan-tuan. Itulah bandingan Nabi sebut di akhir zaman ini. Kita pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi, pegang Islam tu kuat-kuat sungguh-sungguh. Apa jua cabaran yang kita berhadapan sekalipun, peganglah dengan gigi geraham, gigit kuat-kuat, kemas-kemas dengan gigi geraham. Mudah-mudahan di penghujung usia kita, kita akan menjadi hamba yang diredai ahli kalam kalimah la ilaha illallah, dan juga kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat sekali itu tazkirah subuh kita pada pagi ini dalam suasana yang ringkas. Yang penting kita dapat ambil pengajaran, dan tuan-tuan ambillah kesempatan untuk kita ziarah di Baitullah Ka'batul Musharifah. Sementara kita masih ada kesihatan, kita ada kewangan yang cukup, kita ada masa, dan kita ada kenderaan kapal terbang ini sebelum berlaku apa-apa sesuatu nanti, dan aman perjalanan, selamat dalam perjalanan. Kita belum tahu apa yang akan berlaku. Untuk kita ziarah paling kurang 2 daripada 3. Tadi saya sebut dalam makum hadis Nabi, ziarah akan 3 masjid. Masjidil Haram 100,000 ganjaran pahala, Masjid Aku, Masjid Nabawi dengan 1,000 ganjaran pahala, dan Masjid Al-Aqsa di Palestin kalau mampu dengan 500 ganjaran pahala. Tapi peringkat awal ini azamlah kita nak ziarah Baitullah, nak jumpa, nak pergi rumah Allah, nak pegang lampu Kaabah, nak pegang di dinding Kaabah, merayu nak mohon kepada Allah, minta apa jua hajat kita dunia dan akhirat. Kemudian kita ke Madinah, kita akan memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk raudhah taman di antara taman-taman syurga yang mudah-mudahan tak boleh nak datang dan mimpi Allah Tuhan. Kalau saya tanya siapa yang pernah mimpi jumpa baginda Nabi Allah, kita tak terjawab, tuan-tuan. Ahlullah, kekasih-kasih Allah, wali Allah. Semalam kami sempat Datuk ke mana Ustaz lagi semalam? Kuala Bilah, ziarah, ada kuliah maghrib, dan terus di masjid Tuan Tulis, dan selepas kuliah maghrib terus lepas isyak ziarah makam Tuan Tulis. Juga seorang mudah-mudahan wali Allah yang kita mengharapkan kita juga mendapat barakah di kalangan hamba-hamba Allah yang arif billah. Mudah-mudahan itulah nawaitunnya kita insya-Allah, dan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya insya-Allah kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Terima kasih Datuk dan tuan-tuan muslimin dan muslimat kerana sudi menerima kunjungan kami. Saya mohon maaf kalau ada silap. Dan kalau tuan-tuan ingin bertanya hal berkaitan dengan umrah, tuan boleh jumpa dengan tim kami yang berada di luar sana, Ustaz Naim, Ustaz Azrul, Ustaz Nizam, dan muslimat ada Ustaz Zahana kat belakang. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.